Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 19 Mac 2024. Kita ke berita utama. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bakal melakukan penyusunan semula hal beras dan padi negara bagi memastikan isu kekurangan bekalan beras putih tempatan dapat diatasi. Menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu berkata penyusunan semula itu dibuat selepas India mengurangkan ekspor beras sehingga memberi kesan pada bekalan dalam pasaran negara. Beliau berkata demikian pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat hari ini bagi menjawab soalan tambahan Datuk Rosul Wahid yang meminta KPKM menyatakan apakah langkah luar biasa yang akan diambil oleh kementerian bagi mengatasi masalah bekalan beras putih tempatan. Mohamad Sabu berkata negara akan terus berdepan dengan masalah bekalan beras putih sekiranya tidak mencukupkan bekalan beras di Malaysia. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan pengumuman berkaitan satu skim baharu akan dibuat dalam masa terdekat selepas sesi melibatkan urus secara intensif dilakukan bersama para petani dan peladang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan baginda akan sentiasa memikul amanah Raja-Raja Melayu untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Baginda juga bertitah akan memulakan cara pemerintah yang sebenar selepas ini selain bukan patung untuk disembah dan dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri. Seri Paduka Baginda bertitah demikian pada titah diraja sempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah persekutuan bagi tahun 2024 di Istana Negara hari ini. Berangkat sama Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Raja Zarid Sofia. Dalam pada itu, Sultan Ibrahim bertitah pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat adalah untuk memberi pengiktirafan kepada individu yang telah berjasa mencurahkan khidmat bakti atau menyumbang kepada wilayah persekutuan. Tempoh menunggu menunaikan haji dijangka dapat dipendekkan pada masa akan datang sejajar usaha Kerajaan Arab Saudi meningkatkan jumlah jemaah kepada 5 juta orang menjelang 2030 berbanding 2 juta pada waktu ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha serta keputusan oleh Kerajaan Arab Saudi akan membolehkan masa menunggu mengerjakan haji dipendekkan. Sementara itu, kuota rasmi negara pada musim haji 445 Hijrah 2024 Masihi seperti diumumkan sebelum ini adalah 31,600 orang jemaah. Tambah beliau, kerajaan juga sudah membuat permohonan kepada Kerajaan Arab Saudi untuk meningkatkan jumlah itu berdasarkan perangkaan penduduk terkini negara. Bagaimanapun, menurut beliau, pemberian kuota tambahan jemaah tertakluk kepada keputusan Kerajaan Arab Saudi. Keputusan peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM 2023 dijadual dikeluarkan pada 26 Mac depan. Menurut Kementerian Pendidikan, calon boleh memperoleh keputusan peperiksaan STAM 2023 daripada sekolah masing-masing mulai pukul 10 pagi pada tarikh tersebut. Manakala calon persendirian pula, keputusan peperiksaan akan dihantar melalui pos atau calon boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri tempat calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan. Seramai 4,058 orang calon telah mendaftar untuk menduduki peperiksaan STAM tahun 2023 di 131 buah pusat peperiksaan seluruh negara. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1.
Layari Iklaneka, theutusan.com.my. Polis merampas 5 pasang stoking mempunyai kalimah Allah dipercayai dipulangkan oleh rangkaian kedai serbaneka ketika melakukan pemeriksaan menyeluruh di sebuah kilang di Batu Pahat hari ini. Menurut Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dolah, kilang berkenaan dipercayai menjadi tempat bagi urusan pembungkusan dan pengedaran stoking berkenaan ke rangkaian kedai serbaneka beralamat di cawangan Bandar Sangwe, Petaling Jaya. Tambahnya, siasatan awal mendapati pihak kilang telah mengimport sebanyak 18,800 pasang stoking. Bagaimanapun, hasil pemeriksaan mendapati tiada lagi stoking yang bertulis kalimah Allah ditemui. Sementara itu, siasatan mendapati kilang ini juga tidak membuat sebarang jenama stoking, namun hanya mengeluarkan pelbagai jenis slipper dan stoking yang dijumpai adalah produk diimport dari negara China. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 298A Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 dan Seksyen 505B Kanun Kesesaan. Pelakon dan pengacara Sarimah Ibrahim berpandangan skrip maupun lirik yang cenderung membahaskan kes curang dalam rumah tangga akan memberikan mesej tidak baik kepada penonton. Tambahnya, naskah berkisar orang ketiga dalam rumah tangga hanya akan menebikkan rasa keraguan penonton terhadap institusi perkahwinan. Sarimah yang juga isteri kepada Tunku Nazimuddin Tuanku Muzaffar yakin masih ramai di luar sana menikmati kehidupan berpasangan yang bahagia. Menurut Sarimah yang sudah 9 tahun melayari bahtera rumah tangga, kunci perkahwinan yang bahagia adalah melalui komunikasi secara matang antara pasangan. Pemenang Anugerah Pengacara Terbaik Anugerah Seri Angkasa 2011 itu juga menyatakan mereka yang curang atau rela menjadi penyondol dalam rumah tangga mempunyai masalah kesihatan mental yang perlu diubati. Berita dunia, bilioner Elon Musk mengaku mengambil preskripsi ketamin untuk merawat kerangka minda negatifnya. Taikun berusia 52 tahun itu membuat pengakuan tersebut berikutan laporan media Amerika Syarikat bahawa penggunaan dadah olehnya telah menakutkan pelabur. Menolak dakwaan itu, Musk memberitahu bahawa penggunaan dadah oleh dirinya memberi manfaat kepada pelabur Tesla dalam satu temubual yang disiarkan semalam. Menurutnya, dia menggunakan hanya sedikit ketamin sekali setiap minggu dan tidak percaya dirinya tidak mempunyai masalah kemurungan berlanjutan. Semasa temubual selama sejam itu, Musk turut membincangkan tentang beliau bertemu calon pilihan raya Presiden Parti Republikan Donald Trump pada bulan ini, tetapi tidak memberi bayangan siapa yang akan mendapat sokongannya pada pilihan raya November nanti. Seorang remaja lelaki Jerman berusia 17 tahun digelar sebagai nomad moden apabila memilih untuk tinggal di dalam kereta api dan mengembara ke seluruh negaranya sejak lebih setahun lalu. Selepas menamatkan persekolahan, Les Stoli meyakinkan ibu bapanya untuk membenarkan dia meninggalkan rumah mereka demi memulakan pengembaraan unik itu. Stoli yang bekerja sebagai pengatur cara membiasakan diri dengan perjalanan kira-kira 965.6 km setiap hari dan dianggarkan sudah menggembara lebih daripada 482,803 km menaiki kereta api sejak meninggalkan rumah ibu bapanya. Stoli berkata dia mendaftar untuk skim diskaun kereta api Jerman yang memudahkannya untuk naik atau turun di mana-mana stesen dan kehidupan luar biasanya itu menelan belanja sekitar RM51,366 setahun. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini
hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan kerajaan tidak bercadang untuk menambat ringgit buat masa ini. Menurut beliau, penambatan ringgit sekitar tahun 1998 dibuat ketika keadaan ekonomi berbeza berbanding sekarang. Jelasnya lagi, daripada segi kedudukan ekonomi pada tahun itu, pasaran saham jatuh sebanyak 76%. Namun kini jika dilihat dari awal tahun 2024, pasaran saham sudah naik sebanyak 6%. Sehubungan itu, bagi beliau, tiada keperluan untuk bertindak balas dengan tergesa-gesa mengenai isu tersebut, malah kerajaan akan berusaha untuk menangainya. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan daripada Senator Tan Sri Muhammad Fahmi Cik Saleh dalam sesi soal jawab di Dewan Negara semalam yang ingin mengetahui adakah kerajaan merancang untuk menambat ringgit bagi mengekang atau menjaga aset negara. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan kontrak kerajaan persekutuan dengan syarikat Spenco Sdn Berhad Spenco pada masa ini masih berjalan. Menurut kementerian, ia berdasarkan ketetapan yang telah dimeterai antara kerajaan dengan Spenco. Dalam jawapan bertulis Parlimen, kementerian berkata kerajaan sentiasa memastikan kontrak perolehan syarikat Spenco bagi membekal, menyelenggara dan menguruskan fleet kenderaan kerajaan Malaysia dilaksanakan mengikut keperluan, mematuhi tata cara perolehan dan melaksanakan semua due diligence yang sepatutnya. Februari lepas, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kontrak perolehan, membekal dan mengurus kenderaan kerajaan dikendalikan Spenco sebagai merugikan negara. Berita sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS akan mendapatkan maklum balas daripada semua pihak mengenai penganjuran Sukan Commonwealth 2026 sebelum perkara itu dibincangkan dalam Kabinet pada Jumaat ini. Menterinya Hannah Yeoh berkata langkah berkenaan diambil bagi memastikan perbincangan secara menyeluruh dapat dilaksanakan agar keputusan yang dibuat adalah berdasarkan pertimbangan dalam pelbagai aspek. Jelasnya, ia terpulang kepada kerajaan untuk membuat keputusan akhir dan KBS akan berusaha mendapatkan segala informasi yang diperlukan Kabinet. Malah keputusan sama ada Malaysia menerima atau menolak untuk menjadi hos Sukan Commonwealth 2026 akan diumumkan selepas Kabinet berbincang. Terdahulu, Malaysia ditawarkan menjadi tuan rumah selepas Victoria, Australia mengambil keputusan menarik diri selepas memberikan alasan peningkatan kos penganjuran daripada jangkaan awal RM8.09 bilion kepada RM21.78 bilion. Kerajaan negeri mengingatkan para penaja Kelab Bola Sepak Kedah Darul Aman KDAFC untuk menunaikan segala janji yang dibuat demi hayat pasukan dan kebajikan pemain serta pihak pengurusan kelab itu. Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan Negeri Muhammad Radi Makdin berkata kekangan yang berlaku termasuk soal pembayaran gaji disebabkan penaja tidak menunaikan janji yang telah ditawarkan. KDAFC sebelum ini diberi tempoh untuk membuat pembayaran pertama sebanyak 50% sebelum 15 Mac lalu dan penyelesaian penuh pada 29 Mac ini bagi menyelesaikan tunggakan gaji yang berlaku pada musim lalu. Mengulas lanjut, Muhammad Radi turut berharap kelab menilai keupayaan kewangan termasuk sebelum menandatangani pemain. Sementara itu, melihat perkembangan dan persiapan semasa KDAFC, beliau yang juga bekas pemain Kedah era 90-an yakin pasukan itu akan kembali memberi saingan dalam kancah Liga Malaysia. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 20 Mac 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Rizal Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.